Oke, selamat petang. Hai, selamat petang. Dari mana tadi? Dari college. Dari college. Hujan tak dalam perjalanan ke sini? Ya, hujan. Kamu kena hujan lah? Kena sedikit lah. Ada bawa payung? Ada. Oke. Selesa tak dengan kedudukan kamu sekarang? Ya, selesa. Suhu bilik semua okey? Tak panas, tak sejuk? Okey. Okey, syukur. Sebelum kita mulakan sesi ini, boleh tak kamu perkenalkan diri kamu dahulu? Nama saya Nurul Arsyatul Alia binti Aziz. Boleh panggil saya Alia. Umur saya 21 tahun. Saya berasal dari Asajaya. Sekarang saya belajar di RUMAS mengambil program kaunseling SEM 1 dan tahun 1. Saya ada 4 orang adik-beradik dan saya anak yang paling akhir sekali, iaitu bongsu. Anak bongsu. Okey, Alia, perkenalkan nama saya Sarah Deborah De Silva. Boleh panggil saya Sarah. Saya juga berumur 21 tahun. Saya berasal dari daerah Kuala Penyu, Sabah. Dari Sabah lah. Saya mempunyai darah campuran India dan juga bumi putera Sabah, iaitu etnik Kadazan. Seterusnya, saya merupakan anak ketiga daripada 5 orang adik-beradik. Saya ada seorang abang, seorang kakak, seorang adik perempuan dan seorang adik lelaki. Sekarang ni saya sedang mengambil program kaunseling di UNIMAS lah juga. Sebelum ni pernah hadiri sesi kaunseling? Ya, pernah. Pernah. Individu atau kelompok? Setakat ni sesi individu. Dan berapa kali hadiri kaunseling individu ni? Saya sudah hadiri 3 kali termasuk yang ini yang ketiga lah. Ya. Okey, saya akan sebelum kita mulakan sesi ini, saya akan buat penstrukturan lah. Yang pertama iaitu tentang masa. Sesi kaunseling kita ni akan berlangsung selama 30 hingga sejam. Tapi sekiranya Alia ingin melanjutkan sesi ini dan memerlukan lebih banyak masa, kita boleh lanjutkan sesi ini ke sesi seterusnya lah. Okey, yang kedua adalah tentang peranan. Yang pertama adalah peranan saya sebagai kaunselor adalah untuk mendengar, membantu dan membimbing Alia dengan isu yang Alia ingin kemukakan dalam sesi inilah. Okey, dan seterusnya adalah peranan Alia sebagai seorang klien adalah sebenarnya untuk mengemukakan satu isu atau dua isu yang sedang mengganggu Alia ataupun isu yang Alia hadapi. Okey. Dan yang ketiga adalah tentang kerahasiaan. Apapun yang kita kongsikan, bincangkan di dalam sesi ini tidak boleh dibawa keluar dan hanya antara kita berdua saja. Namun perjanjian ini akan terbatal sekiranya Alia ada mention something yang boleh mencederakan diri Alia ataupun diri orang lain, maka saya terpaksa batalkan perjanjian ini dan bawa kepada orang luar ataupun pihak yang lebih bertanggungjawab lah, pihak ketiga. Setakat ni faham semuanya? Faham. Okey, bagus, faham. Sebelum saya nak tanya Alia, apa yang Alia faham tentang kaunseling, tentang sesi kaunseling ni? Apa yang Alia faham tentang sesi kaunseling ni ialah di mana dalam sesi tersebut ada kaunselor dengan klien. Kaunselor pula mendengar apa yang isu dikemukakan oleh klien dan klien akan meluahkan isu yang ingin dia luahkan pada seseorang. Maksudnya bagi Alia ni, sesi kaunseling ni adalah di mana orang datang untuk meluahkan masalah lah kepada kaunselor tu, supaya kaunselor dapat membantu lah. Ya. Okey, betul. Okey, so Alia, apa isu yang Alia ingin kemukakan dalam sesi kita ni hari ini? Isu yang Alia ingin kemukakan berniaga untuk mengumpul duit. Alia ni pernah berniaga lah? Ya, benar. Okey. Alia target untuk kumpul dalam beberapa jumlah untuk pergi kuadasi kakak di Kuala Lumpur. Sebelum macam ada masa dalam 2 bulan lah untuk kumpul. So dalam 2 bulan tu dia berniaga, ambil order. Dalam seminggu dia akan buka order dalam 2 hari macam tu. Contohnya hari Selasa dan Khamis. Barang yang Alia jual ialah
nasi air butter dengan sagu berapung. Dia masak sendirilah. Ya. Dia masak sorang-sorang atau dibantu orang lain? Dibantu kakak dengan mak. Kakak. Maksudnya Alia di sini Alia buat bisnis nih, buat perniagaan nih untuk kumpul duit lah, kumpul duit untuk pergi graduasi kakak. Oke, and then apa masalah yang Alia hadapi semasa membuat bisnis ni? Ada tak? Ya, ada. Antara masalahnya ialah bila ada masa ordernya banyak, ada masa ordernya kurang. Masa order kurang tu dia ada sedikit down lah untuk teruskan berniaga. Tapi dia tetap kuat untuk berniaga sebab nak perlukan duit. Lepas tu masalah yang seterusnya, dia ambil order hantar kat sekolah. And then ada juga beberapa cikgu yang tidak membayarnya. Macam tu. Maksudnya Alia cakap di sini ni hasil jualan tu tak menentu. Kadang-kadang ada down, ada up gitu. Dan ada juga setengah customer macam guru tu tak membayar lah begitu. So macam mana Alia hadapi isu jualan tak menentu tu, customer macam tak membayar? Macam mana Alia hadapi? Yang masa kalau jualan tak menentu tu Alia hadapi dengan membuat promosi kat banyak media sosial, contohnya di Facebook, WhatsApp, suruh kawan tolong promote. Yang untuk bagi masalah, kalau cikgu tak bayar tu dia akan listkan nama cikgu yang membeli makanan yang dia jual. So lepas tu tak ada lagi masalah yang cikgu tak bayar ataupun customer yang tak bayar. Maksudnya lepas dia dah listkan tu, dia chat orang balik, hubungi orang balik dan kan beritahu mereka yang mereka belum bayar. Tak, dia tak hubungi, dia just kalau ada order, ambil order next time, dia tulis naraikan nama dan hantar sekali. Kalau siapa yang sudah ambil makanannya dan sudah bayar, dia orang boleh cancel nama dia orang. Maksudnya sebelum ni dia tak list lah, dia tak buat sistem list nama. Dia just letak hantar tu dan letak tabung duit tu. Macam tu. Jadi lepas dia dah buat senarai-senarai tu dah okey lah. Ya, okey, cukup. Okey, jadi dah terkumpul banyaklah duit sekarang. Ya, lepas dah sampai 2 bulan dah cukup pada harinya. Adalah dalam tempat macam cun lah untuk bawa pergi. Memang adakah keuntungan yang dia dapat tu ada keuntungan kah ataupun rugi tu pun banyak juga? Lebih kepada untung kah rugi? Lebih beruntung. Syukur. Ya. Lepas tu dia dah pergi kan. Lepas dia pergi, dia dengan kakak target nak main dekat Genting Highlands Skyward tu sebelum hari graduasi. Lepas tu dia pergi kat sana pada keesokan hari selepas sampai di Kuala Lumpur. Dah tiba tempat tu, tapi malamnya tempat tu tutup masa tu. Okay. Then dia dengan kakak pun kecewa lah, macam sudah lama nak kumpul duit nak main tempat tu kan, main roller coaster lah, main yang tu thriller pun permainan, tapi tak dapat. Nasib lah masa tu ada yang indoor game punya. Indoor game tu yang macam mana? Dia sama juga, ada macam thriller game macam Super Glide yang pusing-pusing tu. Tapi yang game yang Alia dengan kakak mau main tu mula-mula tu tutup ya, dekat luar. Memang down lah mula-mula. Ya, sebab yelah dari jauh kan sampai situ. Sudah lama plan lah. Sudah lama plan. Tapi pada ujungnya dapat juga main benda lain, dapat juga spend time masa dengan kakak lah. Ya. Okay. Hari graduasi tu okay semuanya? Ya, okay. Macam lancar. Okay, so maksudnya okay lah semuanya ni sekarang? Ya, okay, sudah okay. Selain itu, adakah yang Alia nak kongsikan dalam sesi ini? Ya, sebab harga yang untuk permainan luar tu macam ada dalam 150 lah. Dia ada dalam, bawa duit dalam 1000 macam tu. So dengan kakak, lepas tu dah bincang. So
dia dengan kakak setuju nak main yang dalam punya. Indocamp tu dalam 60 seorang lah untuk unlimited main. 60 seorang maksudnya berbagi 120 lah jumlah keseluruhannya 120. Ya, 120. Okey lah. Pergi berdua aja. Bertiga sebenarnya. Seorang lagi siapa? Boyfriend dia. Oh, boyfriend. Memang seronok juga lah dapat spend time sama tu. Memang first time pergi luar negeri dekat tempat lain kan? First time pergi tempat tu lah. Luar negeri tempat dekat tu. sana. Sebelum ni pernah pergi dekat mana lagi? Pergi kalau tempat main macam tu itu yang untuk kali pertama lah. Negeri yang dia pergi Perak, Johor, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur, yang tu dululah. Yang lain belum. Okay, so lepas ni lepas apa pengalaman yang Lia pernah alami ni, Lia masih mau teruskan ke dalam bidang bisnes, dalam bidang perusahaan? Kalau dia macam cuti ataupun banyak masa lenggang, mungkin dia ambil order lagi untuk berbisnes. Okay. So di sini lepas apa yang Lia kongsikan ni, saya boleh nampak yang Lia ni ada bakat dalam bisnes. Memang ada, tapi perlu dikembangkan lagi lah kan? Ya. Okay, so maksudnya lepas ni apa inisiatif yang Lia nak buat? Apa untuk memperkembangkan lagi skill Lia dalam bisnes ni? Mungkin contohlah kalau sudah habis degree nantilah, macam tunggu untuk dapat kerja, mungkin dia buka macam kios, kios gerai macam tu. Gerai mungkin dekat desa ilmu, depan rumah dia, ataupun dekat kampung depan rumah juga. Oh, maksudnya nak buka cawangan-cawangan macam gerai-gerai lah, banyak lah begitu. Gerai. Itu maksudnya dalam impian dia sekarang lah. Ya, kalau belum dapat kerja lagi lah. Boleh juga sekiranya dia dapat kerja dan buka gerai, tapi mungkin perlu masa dan kos tu memang tinggi lah. Ya. So dia ada terfikirkah ingin mengikuti kursus-kursus begitu, kursus bisnes? Ya. Itu target dia kalau dia tidak dapat masuk INIMAS dulu. Memang selain mau masuk ambil kos counseling ni, nak ambil kos nak maju dalam bidang bisnes lah. Ya. Memang minat bisnes. Minat. So Lia rasa bolehkah di masa depan tu Lia berkembang dalam bidang bisnes lagi? Boleh kalau dia akan berusaha lah. Okay, kalau Lia berusaha lah. Adakah jualan dia ada terfikirkah selain nak jual butter chicken kan ada? Ya. Butter chicken dengan sagu gula apung. Sagu gula apung. Itu kan famous kan gula apung. Ya. Jadi selain dua ni kan bahagian jualan makanan, adakah terfikir mau memajukan lagi, memulakan bisnes dalam peralatan bahan-bahan lain? Ya, ada. Contohnya buat kitchen resin. Apa tu? Resin kitchen yang macam cecair tu dia membeku. So dia ada bentuk-bentuk tu. Dia juga ada fikir dalam buat cupcake. Boleh, yang tadi tu boleh makan. Boleh. Tidak, sebab dia kitchen. Kitchen yang kitchen. Kitchen. Dia belajar dari mana? Belajar dari tengok YouTube. Jadi maksudnya Lia ni memang suka memperkembangkan pengetahuan, skill-skill dengan belajar dari YouTube, macam sumber-sumber begitulah. Banyak sumber. Kalau kursus yang bersemuka macam yang jabatan-jabatan anjurkan, macam kursus memasak, kursus buat mie, kursus begini. Kalau dia tidak sibuk hari tu, mungkin dia ikut. Memang suka lah, memang suka cari peluang baru. Ya. So sekarang ni apa yang Lia rasa Lia akan lakukan lagi selain tu di masa depan untuk selain menjual kan? No, maksud saya apa yang Lia akan lakukan untuk memperkembangkan lagi kalau bidang dalam pengetahuan diri, skill diri dalam bisnes ni? Mungkin dia akan lebih banyakkan membuat promosi dekat media sosial. Supaya bisnes lagi maju lah. Ya, buat iklan dekat mana-mana tempat lah. Okay. Apa refleksi Lia daripada apa yang sesi kita hari ini?
refleksi dia. Ya, masa sesi ni dia rasa agak tenang sebab dengan suasana, dengan cara Sarah mendengar semua isu yang dia kemukakan. Okay, dari sesi ni Lia dah dapat tahu tak apa yang Lia nak buat untuk memperkembangkan bisnes Lia dan menghadapi masalah-masalah yang termasuk dalam isu Lia ni. Macam mana nak handle kalau ada customer tu tak bayar, kalau bisnes tu macam down dan hari dia down, dia tak menentukan, dia tak pendapatan tu tak sama. Lia dah tahu dah apa Lia nak buat lepas ni? Ya, tahu dah. Sudah ready, sudah sedialah untuk menghadapi semua rintangan. Memang dah ready lah lepas ni. Ya. Okay, so dengan itu saya tamatkanlah sesi hari ini. Terima kasih Lia kerana sanggup menghadiri sesi kaunseling pada hari ini. Terima kasih. Sama-sama.